Okay, Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua maklim-maklimah, Smith dan Tafiz. Hari ini kita akan buat kursus yang akan dikendalikan oleh Muhammad Fairul tentang penggunaan Google Meet. Macam mana nak guna Google Meet untuk online kelas online. Jadi kita mulakan dengan bacaan muka kitab Al-Fatihah. Okey. Sebelum tu Ana nak beritahu minta semua boleh tutup mic. Kemudian kalau ada persoalan buka mic dan tanya terus Maklumat Fairul tengah present tu boleh tanya terus. Kemudian kalau tak nak tanya dekat situ boleh tanya juga dekat chat, boleh tulis dekat chat. Tapi kalau tengok tak jawab tu buka mic lah tanya. Okey, Anda silakan kepada Maklumat Fairul untuk seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maklumat Rushdi, barisan para guru pelongkanan dan juga maklim-maklimah semua. Alhamdulillah. InsyaAllah. Siapa ni? Mana Raja? Sekejap Ana admit dulu. Sekejap. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi tentang penggunaan Google Meet. Penggunaan Google Meet. Dan pertamanya Ana percayalah semua maklim-maklimah semua ni semuanya dah mahir kan. Dah mahir belaka macam mana penggunaan Google Meet ni. Dan juga penggunaan device lain lah. Aplikasi lain yang boleh kita gunakan sebagai video online ni. Antara yang medium lain yang kita boleh guna contohnya Webex kan, Zoom, WhatsApp, apa lagi, mungkin video conference Telegram ataupun Jitsi dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni kita menggunakan aplikasi yang yang percuma kan, yang tak perlu bayar dan kita boleh guna. Ahlan Maklimiah masuk. Kita boleh guna sebagai medium untuk kita pembelajaran online. Dan pertamanya untuk makluman semua kan, pembelajaran selepas ni, selepas 10 bulan, 11 bulan untuk kelas, kita akan bermula dengan kelas online ya, maklumat online kelas. Online kelas bermaksud pelajar dia akan belajar online bersama dengan guru daripada mengikut jadual yang kita tetapkan lah. Yang mana yang maklimah umum yang buat jadual tu, yang dah bagi pada semua, kita akan teruskan. Cuma berbeza ialah kita akan buat kelas online menggunakan medium Google Meet. Google Meet. Jadi nak minta semua supaya nanti selepas kita belajar ni, kita akan guna medium Google Meet lah. Okey. Jadi kalau sebelum ni kita menggunakan orang panggil apa? Google Classroom saja kan untuk bagi homework. Tapi selepas ni GC, Google Classroom sebagai medium homework, dan online class sebagai kita menggunakan medium Google Meet ni sebagai kita punya medium untuk video conference online bersama dengan murid pelajar, bersama dengan pelajar. Okey. Apa outcome kita nak dapat pada hari ini ialah yang pertama, walaupun di sini Ana rasa semua dah biasa, kita ulang balik kita ulang balik apa yang refresh balik kelas kita. Yang mana dah biasa guna Google Meet, boleh bantu Ana untuk, kalau Ana ada salah boleh bantu Ana. Kita akan belajar macam mana sign in Gmail ataupun akaun e-didik dan create meeting. Ada yang setengah daripada guru SMI, ada yang dah ada akaun e-didik, tahniah. Dan juga semalam juga ramai juga yang dah jawab level 1 Google Classroom test level 1. Jadi tahniah yang dapat 100 markah tu. Macam first kali kita nak sign in Gmail kan, yang mana yang dah ada akaun Gmail atau akaun e-didik boleh guna terus. Kemudian kita nak create meeting. Yang kedua, macam mana kita minta murid atau pelajar tu join meeting kelas. Yang ketiga,
record meeting, ada typing error sini, anda tak tukar lagi daripada tadi ni. Record meeting, macam mana kita record meeting? Mana selepas ni setiap kali kelas bermula, mesti maklumat tekan record meeting, dan record meeting itu, video yang akan direkod itu akan kita masukkan dalam GC lah, GC masing-masing. Yang keempat, setup tarikh dan paparan. Maksudnya macam mana kita nak dengan bantuan Google Calendar kita nak memudahkan kita supaya kita boleh set setiap kali kita nak mengajar PDBC, kita set dekat Google Calendar, dia akan terus appear kan. Dia akan terus appear, sama ada appear di sudut link untuk kod untuk Meet, Google Meet, ataupun pengajaran yang kita akan sampaikan pada hari tersebut lah. Kemudian kita tengok sikit macam mana kita nak apply dalam Google Classroom, sebab di SEMIH ni dia berbeza dengan, anda tengok berbeza dengan SERIH dan SERIAH. Kebanyakan guru-guru SEMIH ni dia menggunakan GC individu. Bila menggunakan Google Classroom by individu, by subject, anda nampak lebih proper, dan dia ada pro dan cons lah. By group dia ada pro dan cons, dan by individu pun dia ada pro dan cons. Tapi kita jalan je, apa yang ada jalan je dulu. Apa yang maklumat-maklumat buat, jalan je. Kemudian kita nak, maknanya kita nak appearkan macam mana kita nak menggunakan, nak generate Google Google Meet dalam Google Classroom. Nanti anda akan tunjukkan. Dan kemudian last sekali, kalau sempat, kita akan belajar macam mana kita nak integrate penggunaan Google Meet dengan Jamboard. Mungkin ada yang dah biasa dengar Jamboard kan. Tapi yang tak pernah dengar, pertama kali dengar, kita akan tengok je lagi. So 6 objektif kita pada nak masuk tengah hari ni kan. Tengah hari ni, untuk kita tengok satu persatu lah, insyaAllah. Okay, anda nak close yang ni, anda nak masuk kepada macam mana kita nak sign in. Ini anda tak nak guna slide ni. Okay, kalau guru-guru kementerian, dia ada 3 cara untuk sign in. Tapi bagi kita guru-guru swasta ni, kita boleh access Google Meet ni melalui 2 cara. Yang pertama, anda tunjukkan kat sini. Yang pertama, maklumat type je Google, www.google kan. Type Google, kemudian maklumat type Meet, M-E-E-T, Meet. Okay, type Meet. Tapi sebelum kita type Meet, pastikan ni, kalau maklumat perasan dekat atas ni ni logo ada gambar Ana ni kan, hujung sekali ni, nampak? Boleh respon sikit. Nampak ke tak nampak? Nanti takut Ana shock sendiri ni. Senyap je. Nampak? Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, ini pastikan kalau keluar gambar ni, maksudnya kita dah login lah. Kalau yang belum login, dia takkan keluar ni dia akan keluar, dia akan keluar kosong lah, tak ada apa lah. Jadi pastikan maklumat login dulu Gmail masing-masing. Sama ada Gmail personal ke, Gmail e-didik ke, apa ke, masukkan dulu. Yang penting ada Gmail. Bila dah masuk, type Meet tadi, maklumat tekan je Meet. Masuk Meet. Mana ni dia akan secara automatik akan masuk ke ni, nampak? Dia akan keluar ni Itu cara pertama. Dia akan keluar ni. Cara kedua ialah bila maklumat dah sign in kan, dah sign in Gmail ataupun sekarang ni anda guna akaun e-didik Bila dah sign in, dia akan keluar, cari button ni. Button 9 titik. Ada 9 titik ni. Klik button 9 titik, cari ikon Google Meet Gmeet ni. Dan klik Google Meet. Nampak? Dia akan keluar juga. Itu 2 cara untuk kita nak sign in sign in untuk keluarkan paparan depan ni. Kalau maklumat perasan, dia ada dua gambar berbeza, betul tak? Ni gambar lain, ini gambar lain kan? Yang itu tak ada masalah. Gambar tu memang dia akan berubah je kan? Dia tak ada masalah. Biar je. Jadi macam mana kita nak sign in Macam sekarang ni sebab Ana dah integrate dengan Google Calendar, jadi dia akan keluar kat sini lah. Kursus-kursus. Tadi dia ada 3. Ana set up ada 3 kursus. So dia akan keluar apa-apa yang dekat tengah ni kan, dia akan keluar senarai
senarai kelas yang maklim-maklimah akan buat lah. Akan keluar 3 ni. Kalau 5 lah. 4 lah. 1 lah. Sekarang ni ada sebab kelas yang tak berjalan tinggal 1 je. Kan? Kursus guru penggunaan Google Meet SME je tinggal. Sudah akan appear kat sini 1 je. Jadi, anda tunjuk macam mana nak join, kita tekan je klik ni, join. Sebaik-baiknya, bila keluar yang kat depan ni, maklim-maklimah type apa? Type subjek Contohnya RBT. Contohnya RBT 3 apa? Tingkatan 3 apa Lupa lah pula. Maklimah umum tingkatan apa? 3 apa? Senyap lah semua. Ibn Sina. Terima kasih maklimah Hafizah. 3 Ibn Sina. Pening RBT 3 Ibn Sina. Continue. Okay, kita klik je continue. Dia akan keluar ni. Joining. Dan dia akan keluar appearance ni lah. Okay, dia tengah loading. Bila dah keluar ni, kita tengok apa yang berlaku. Nampak dia tengah sekarang ni dia tengah set up lah. Kalau guna laptop biasanya dia akan set up dulu audio, dia set up video kan. Dan dia juga bergantung kepada kelajuan internet lah. Kalau internet maklim-maklimah laju sekejap je, dah keluar je kan. Line kat rumah dah ni dah slow pula, tak tahu kenapa. Sekejap. Okay, masih lagi loading. Biasanya kita tengok dulu apa yang ada kat sini Camera is starting. Ini ikon kamera. Sekejap. Anda tekan sebab dia tak ni. Masih loading lagi. Okay. Dia baru connect semua ni. Okay. Okay, dia dah connect. Nampak dia akan keluar tajuk RBT 3 Ibn Sina. Dan juga ni lemak nak tunjuk kipas kot lah. Okay, tunjuk gambar kipas kat atas tu. Dia akan keluar apa nama, ini gambar kamera. Maklim-maklimah buat sama ada. Kalau kita nak peringkat awal ni, kalau kita nak test kelas, kita buka je, jangan turn off. Kalau kita turn off tak nampak lah, sebab kita nak testing kelas kan. Kita buka je. Buka. Kemudian mic pun kita cuba test dulu. Kita turn on je. Tak off lagi. Kemudian kita terus ke join now Klik. On je. Mic ni on je. Jangan off. Namanya off lah. Okay, dah on. Okay, join now. Kita klik join now. Kita tengok dia pergi ke mana Okay, dia akan masuk ke kita punya kelas. Nampak? Okay, nampak? Dia akan bagi kod. Ni kod yang akan kita bagi kepada pelajar. Nampak? Ni kod kan? Ni kod kepada pelajar. Kita ambil yang ni je lah. Ambil kod yang ni je. Kemudian kita copy je. Kita copy. Kemudian bila dah copy, kita boleh paste lah dekat mana-mana medium yang kita guna. Sama ada kita guna GC ke, kita dah maklum melalui GC, Google Classroom, ataupun kita dah maklum melalui Telegram, grup Telegram yang sekolah, yang SME ada tu kan. Kita paste je. Tapi kena tulis dah sikit. Kelas RBT 3 Ibn Sina, pukul berapa sekian. Kemudian link. Sila klik link tersebut kan, untuk masuk kelas. Okay, so ni anak pangkar. Okay, mana kita sekarang dah test lah. Bila dah test semua dah okay, kita boleh turn off lah. Ini kita turn off dulu. Ini anak letak ke tepi dulu. Tarik ke tepi. Yang ni. Ini ikon-ikon yang ada dekat kita punya Google Meet Nampak ada bahagian video. Video ni tadi yang dah sebut lah, kamera.
Kalau kita nak tutup, tutup je kamera. Kemudian yang ni sebelah video ni ada button macam telefon ni kan. Ini untuk kita left call. Tadi ada soalan tanya macam mana nak left kan. Left call, kita punya Google Meet. Just kita klik ni lah. Klik leave call kan. Kemudian sebelah leave call ni ada perkataan turn off microphone kan. Kita tekan je turn off kalau nak tutup suara kan. Tapi kita kalau kita nak mengajar, kita kena buka je. Ini buka, yang ni pun buka lah kan. Tapi sekarang ni anda nak tutup lah. Anda tutup dulu. Tapi nanti bila mengajar, maklim memang buka lah. Okay. Kemudian kita explore sikit apa yang ada dalam Google Meet ni. Contoh tadi kalau kata sekiranya maklim-maklimah terlupa dia punya kod kan. Dekat 3 ni, dekat bawah ni pun ada. Dekat bawah ni kita boleh cari balik dia punya link kod ni. Copy je kan. So boleh cari balik kalau tak ada. Alright. Seterusnya, yang ni anak off dulu sebab anak tak nak guna. Sebab kita nak guna yang kita punya je. Ini yang asal kita. Yang ni just buat demo je. Anak tunjuk dia punya apa yang ada dekat Google Meet ni je. Okay. Turn on caption ni biar je. Tak payah buat apa-apa. Just turn on je. Tak perlu buat apa-apa. Kemudian present now. Okay. Bahagian present now ni, kalau tengok dalam kelas kita, ni kelas kita kan. Dia punya apa yang ada ialah, nampak dia keluar you are presenting kan. Maksudnya sekarang ni Ana tengah present. Ana tengah present kan. Maksudnya apa? Kalau dalam ni Ana padam dulu. Okay. Kalau dalam ni, bila kita nak set up Google Meet ni, kalau kita dalam kelas, kita boleh tekan item ni je, present now ni. Tekan je, present now. Bila klik present now, dia akan keluar 3 benda ni. Sama ada kita nak tekan your entire screen ni. Your entire screen ni fungsi dia untuk kita tengok apa yang ada dalam desktop kita ataupun laptop kita, screen kita ni. Contoh sekarang ni yang dalam kelas kita, dalam kelas ni kan, Ana guna your entire screen. Ana nak tunjukkan semua apa yang ada dalam Ana punya laptop ni lah. So dia akan nampak semua apa yang dalam ni. Jadi kalau guna a window ni dia lebih kepada panggil, contoh nak tekan nampak. Dia akan keluar ni. Apa yang ada dekat bawah ni sebenarnya, ikon-ikon kat bawah ni dia akan keluar kat sini. Slide ke apa kan. Kalau maklim-maklimah nak guna slide PowerPoint ke kan, dia akan keluar kat sini. Dia akan appear kat sini So maklim-maklimah boleh select je. Select siap-siap. Ataupun nak tunjuk video kan. Maklim-maklimah buka siap-siap video. Nanti klik video, item video kat sini. Tapi yang paling penting ialah dah ada kat bawah ni. Kat row bawah ni mesti dah ada maklim-maklimah. Jadi maklim-maklimah boleh klik salah satu dan boleh share. Anda tak tunjuklah kat sini Nanti maklim-maklimah boleh buat. So anda cancel kat sini. Anda cancel. Ada background music sekejap, minta maaf Kejap. Okay, terus kat mana tadi? Okay, kat present now tadi. Okay, your entire screen tadi. Yang sekarang dalam kelas kita Ana guna your entire screen sebab Ana nak tunjukkan semua apa yang ada dalam laptop Ana ni. Kemudian a window dah tadi. Kalau nak fungsi dia, maklim-maklimah nak buka video ke apa ke, boleh guna yang ni. Kemudian Chrome tab ni lebih kepada extension dalam Google Chrome kan. Yang ni pun anda tak explore habis lah. Tapi kalau maklim-maklimah nak cuba pun boleh. Boleh cuba kan. Apa yang ada yang extension dalam Chrome yang boleh guna, boleh maklim-maklimah boleh cuba. Jadi kebiasaannya anda akan guna yang ni lah, your entire screen dan juga a window. Dua benda ni lah. Okay, seterusnya dekat sini anda tunjuk yang sini. Tadi kita dah belajar macam mana nak sign in, dua cara. Kemudian macam mana nak create meeting, dah. Macam mana kita nak paskan kod kepada pelajar pun kita dah selesai. Dan join meeting pun kita dah selesai. Seterusnya kita nak record meeting Record meeting.
Nak dekat sini. Dia tak keluar kat sini record meeting. Ada masalah kat sini. Contoh sekarang biasanya dalam ni dekat sini, contoh anda klik yang dalam kelas kita kan. Biasanya kat atas ni stop recording ni dia akan keluar start record. Dia akan keluar start record. Malam-malam kena start record dulu. Bila kita nak tahu sama ada kelas kita record tak record, kita tengok dekat button yang dekat atas ni, ada tulis REC ujung ni kan. Button bulat ni REC. So sekarang ni kelas kita sedang di record. So kita biar je lah kan, biar je. Dan satu lagi, bila kita dah ada fungsi record ni kan, kalau kata contohnya maklim-maklimah tengah mengajar, tiba-tiba terkeluar kan, tinggal pelajar je kan, guru tak ada kan, jangan risau. Sebab kita dah record kan, maklim-maklimah just join balik je, just join, masuk balik. Dia takkan terkeluar. Walaupun maklim-maklimah yang host, dalam kelas tu masih ada pelajar kan. Selagi kita tak keluarkan dia orang akan duduk di situ lah kan. Jadi maklim-maklimah kena join balik. Dan kelas bila kita dah record, kelas tu akan berjalan sampailah kita tekan stop recording. Bila kita habis kelas, kita tekan stop recording, maksudnya habislah kelas kita. Dan file untuk video yang kita record ni akan disimpan di Google Drive email masing-masing. Dia akan generate lebih kurang paling lama pun setengah jam lah. Setengah jam dia akan generate. Ya, sebab kita punya recording pun mungkin dalam 40 minit kan. Mungkin dalam sejam kan. Jadi tak lama. Jadi nanti boleh check dalam setengah jam ataupun sejam. Check dalam dalam Google Drive masing-masing. Dia ada tulis record. Dan dia juga akan dalam email juga, Gmail juga dia akan keluar notification yang kata record ini dah ada. Lebih kurang macam tu lah. Dan bahasa putih macam tu. Jadi anak kat biar ni seterusnya kita masuk tadi, kita explore lagi tadi untuk recording. Jadi lepas ni setiap kali kelas mesti record maklim-maklimah, dan kita akan masukkan dalam GC masing-masing lah, dan kita akan simpan dalam satu, anda akan cuba siapkan satu portal untuk kita simpan semua bahan dalam tu. Kemudian change layout, kita tengok explore change layout. Dalam change layout ni, dalam kelas kita, anda guna sidebar. Anda guna sidebar. Boleh pilih je sidebar kan. Ataupun kalau kata sebelum kelas, maklim-maklimah nak tengok muka pelajar-pelajar, kita tukar dulu kepada tile. Jadi dia akan bersusun. Dalam tile ni dia akan appear dalam tile. Anda buka balik tadi. Dalam tile ni dia akan bersusun kan pelajar-pelajar tu. Satu dua, yang mana pelajar masuk tu dia akan nampak kan. Dan kita bagilah arahan buka, kalau kata nak buka kamera, buka kamera sekejap kan, nak pastikan memang itu pelajar dia kan. Kalau tak ni, kalau mungkin mak ayah masuk sekali, pening nanti maklim-maklimah ajar mak ayah nanti kan. Pastikan pelajar yang berada dalam kelas kita. Spotlight ni tak payah pakai lah spotlight ni. Biasa kita guna sidebar, tile lah. Okey lah. Kemudian full screen. Full screen ni kalau maklim-maklimah tekan, maknanya dia akan tunjukkan keseluruhan apa yang ada dalam screen ni lah. Maknanya bila function ni dia cantik guna kita minta pelajar tukar layout full screen contohnya kan. Nak bagi dia nampak semua apa yang nampak muka maklimah jelas kan, nampak muka maklimah mengajar kan, nampak bahan-bahan yang maklimah tunjuk, dia nampak jelas kan. Jadi guna minta pelajar tukar dekat layout, kata pergi ke full screen, dan dah settle tukar balik exit full screen kan. Okey. Kemudian seterusnya apa lagi? Kat sini ada turn on caption. Ni tak apa, turn on je. Setting pun tak payah kacau. Use a phone for audio pun tak payah kacau. Bawah-bawah ni pun tak ada apa. Ni semua tak ada apa-apa. So yang paling penting kat sini, macam yang anda ni, anda rasa ada masalah sikit. Anda tak pasti. Dia hilang button record tu. Nanti anda check balik kenapa. Tapi kebiasaannya dalam setiap Google Meet tu, sebelum kita mula mesti ada button record. Mesti ada button record. Okay. So settle bab dia punya kat depan-depan ni, muka depan dia.
Okey, ni kalau anda boleh tunjuk sikit, ni bahagian people. Sini juga sebenarnya kalau kita ada Gmail pelajar, kita boleh add je kat sini. Kalau kata pelajar tu online lah kan. Kemudian kita boleh check senarai pelajar-pelajar kita. Kemudian check. Function check ni kita boleh minta mungkin pelajar ada masalah ke apa, tulis soalan. Ataupun cara yang kata lebih mudah, minta pelajar tersebut yang bukakan mic dan direct tanya kepada guru kan, pada maklimah-maklimah. Mudah. Terus tanya. Maksud dua cara lah. Sama tulis kat chat ataupun direct tanya dengan maklim-maklimah. Okey. Habis bab ini. Sebelum anda pergi teruskan lagi, ada apa-apa soalan tak? Ke semua dah faham? Ya, betul Maulana Sulaiman. Kena rekod awal. Maksudnya sebelum kelas bermula, 10 minit awal tu kan, sebelum maklim-maklimah nak cakap tu kan. Sebelum tu anda cerita dulu. Maknanya bila kita, contohnya kelas kita mula pukul, contoh sekarang ni mula kelas pukul 12, tadi 12.10 kan. 12.10, sepatutnya pukul 12. Kita bagi masa mungkinnya 10 minit sebelum ke 12 tu, 11.50 masa untuk pelajar masuk dulu kan. Kita nak admit, kita nak admitkan pelajar masuk ke kelas kita kan. Pastikan pelajar dah masuk dulu. Kemudian bila dah masuk kan, bila dah masuk baru kita tekan sama ada maklim-maklimah nak tekan awal pun boleh button record tu, ataupun semasa nak mula pengajaran baru tekan button record kan, boleh, tak ada masalah. Tak. Nasa Maklim Mio ada masalah dekat anda punya ni, Google Meet ni. Tadi okey je. Dia ada masalah dekat, tak tahu, nanti ada kena check balik. Tapi yang pentingnya bila kita buka Google Meet tu dia ada. Okey maklim-maklimah. Kita settle bab ni, dia punya function dalam Google Meet ni. Kita nak masuk kepada macam mana kita nak set up tarikh secara auto dan dia remind kita untuk setiap kali kelas. Okay, kita pergi kepada Gmail kita, Gmail macam tadi. Kita nampak ni masuk kepada yang ni. Ada button 9 titik ni, 9 titik ni. Boleh tak lantik host lain? Boleh. Tak ada masalah Mas. Boleh lantik. Dan pastikan host lain tu dia tahulah fungsi dia untuk apa. Sama ada fungsi dia untuk admit ke, sama ada fungsi dia untuk jaga apa panggil apa, sistem Google Meet tu sendiri ke. Tengoklah, ataupun dia function dia untuk jawab soalan ke, boleh. Kita masuk Maulana Nizam ke akaun keempat. Betul, Maulana Nizam. Maknanya first tadi kita dah tahu macam mana nak sign in untuk Gmail. Kemudian kita tahu macam mana create meeting. Yang ketiga kita tahu macam mana nak join meeting kelas. Kemudian kita tahu record meeting. Dan yang keempat ni kita tahu set up tarikh dalam Google Calendar. Dalam Google Calendar. Sekiranya, Maulana Sulaiman tanya contoh sekarang ni anda guna dua device. Contoh anda guna dua device sekarang ni. Anda guna akaun yang sama. Satu anda guna laptop, satu anda guna handphone. Jadi kita sign in je guna Google Meet yang sama, akaun yang sama. Masuk je Google Meet tersebut. Dan sebenarnya kita boleh daripada laptop kita boleh jadikan sebagai host, dan handphone ni sebenarnya kita boleh jadikan function sebagai medium untuk kita bercakap ataupun medium kita untuk nak admit sebenarnya, admit pelajar pun boleh juga. Ataupun kalau kata nak buat cara lain juga, kita minta je kawan-kawan kita hostkan, bagi link, dan kita ni sebagai dia macam penceramah je kan, as a penceramah, dan kita present kita punya bahan, pun boleh juga cara macam tu. Maknanya host tu yang akan admit pelajar, dan juga dia juga akan jaga kita punya Google Meet tu, pun boleh.
Okey. Kita masuk boleh Wan Saman? Ke anda faham lain? Dia tak ada masalah untuk kita nak gunakan akaun yang sama. Okey, anda nak masuk ke Google Calendar. Okey, pergi ke 9 titik ni. 9 titik ni. Ya. Contohnya apa ni, contohnya Ana sekarang ni jadi host. Okey. Okey. Contohnya Ana nak pergi ada mesyuarat ataupun ada hal. Okey. Ana minta apa ni Ustaz Solihin jadi host juga. Tak boleh tak? Dua tu tak boleh. Kalau 2 kali host tak boleh. Sebab Malim. kami ada kadang ada bila ada dua tak boleh kan tu ya? Tak boleh. Dia boleh je, entah pergi mana-mana pun, entah tinggal je. Tinggal je, buka je laptop tu. Nanti balik tutup lah. Boleh je. Ya. Contohnya kita mengajar kan, tiba-tiba ada hal. Host yang kena admin. Host kena admin. Okay, pastikan yang seorang lagi tu, contohnya Malim Solihin kan, login akaun yang sama. Kemudian dia tugas dia untuk adminnya. Boleh? Akaun ya, akaun yang sama. Dia kena akaun yang sama. Mana dia guna akaun GCN. Ya, akaun host. Akaun host. Akaun host. Kena guna akaun yang host tu. Boleh? Okey lah. So kena bagilah password ke apa, kena bagi lah. Eloknya guna ni je, akaun sekolah. Kalau ada kan, Gmail sekolah. Okay. Right, kita masuk ke Google Calendar. E-didik pun okey. Kita masuk Google Calendar. Anda ulang balik, kita dah sign in semua, kita pergi ke titik 9 ni, pergi ke Google Calendar. Google Calendar. Kalau malam-malam ada soalan, boleh tanya je. Buka mic tu, tanya je. Okey. Contoh sekarang ni kat depan Ana ni, Ana dah setkan ada 3 kelas tadi, kan? Maknanya jadual PDPC Ana pada hari ini ialah pada pukul 9 sehingga pukul 1 kan. Kelas pertama, kursus guru penggunaan Google Meet, penggunaan Google Meet Sri. Penggunaan Google Meet Sria. Penggunaan Google Meet SMI. So Ana dah set 3. 3. Macam mana nak set macam ni? Cara dia ialah sebelum Anda masuk pada cara dia function lain ni untuk dia akan keluar pop up dekat kita punya inbox lah nanti kan, dia akan remind kita, tu bagusnya. Dan juga kita boleh set terus Google Meet, kod Google Meet melalui kalender ni. Okay, cara dia ialah first kali pergi ke sini. Contoh Anda klik, contoh esok ada kelas 4 bulan pukul 9 ada kelas. So Anda klik kat sini, double klik. Anda double klik kat sini pukul 9 ni. So kelas anda pukul 9 hingga pukul 10, 4 Jun. Okey, kat atas ni boleh add title. Contohnya esok ada kelas matematik. Okay, matematik. Tadi apa? Kelas apa, nak tak kelas apa ni? Kata 5 kelas apa? Cuba tulis sikit kata 5. Ibnu apa? Ibnu Jauzi. Matematik 5 Ibnu Jauzi. Okey. Matematik 5 Ibnu Jauzi. Kemudian button add Google ni malam-malam klik kat sini add Google Meet Video Conferencing. Okey, klik kat sini. Klik dekat sini, kemudian dia akan keluar. Nampak? Dia akan keluar meetgoogle.com dan dia punya kod. Ni kod dia. Biasa ni kod, belakang ni kod dia. So kat sini, dia dah generate dah dia punya kod untuk Google Meet.
So maklumat boleh copy je kat sini. Copy kat sini nanti bagi kepada pelajar. Kemudian add location tak payah. Ni notification ni terpulang lah nak bila maklumat nak minta dia remind kita 10 minit sebelum ke ataupun 15 minit sebelum ke 5 minit sebelum ke terpulang. Ni yang lain tak payah. Ni tak payah. Add description ni terpulang. Kalau nak letak mungkin nak letak matematik tu subjek apa, tajuk kan, tajuk apa, letaklah kan. Letaklah tajuk apa kan. Dan kemudian dah siap semua tu, tekan save. So dia akan appear dekat kita punya Google Calendar. Nampak? Macam mana kita nak copy, sama ada kita copy kat tempat tadi, awal tadi, ataupun kita boleh klik kat sini. Kan? Klik sekali dekat tanda ni. Kemudian kat sini pun ada dia punya kod. Nampak? Copy je. Copy kod. Dah copy kod boleh paste dekat mana-mana ni lah. Sama ada guna GC ataupun kita punya group Telegram lah. Okay. Boleh Boleh. Contoh anda tunjuk sini, kat sini kan. Kat sini anda ada 3 kelas. Jadi dia akan generate 3 kod yang berbeza. Ini kod lain. Ini kod lain. Ini pun kod lain. Yang ni pun kod lain. Nampak tadi kan? Dia ada perubahan, nampak? Dia ada beza. Macam ni lah. Sekarang ni dalam Google Drive dah ada dah video yang anda mengajar pagi tadi. Kursus guru penggunaan Google Meet Sri dah keluar dah. Cuma anda kena edit lah lepas ni. Dan juga apa yang berada contohnya dalam kita punya chat kan? Dalam kita punya ruangan chat ni semuanya akan di save kat sini. Maksudnya pertanyaan murid kan. Pertanyaan murid yang ada dalam ruangan chat ni dia akan save secara automatik. Dia akan save secara automatik dalam kita punya Google Drive. Okay. Masuk balik. Okay. So kalau kata kelas cancel, maklumat klik right click pergi ke kelas tu, right click dan delete je lah kan. So macam tu je lah macam mana kita nak set up. Jadi lepas ni maklumat boleh setkan setiap kelas di dalam kalender maklumat masing-masing lah. Sebab kita akan bermula dengan online kelas tu. Jadi setiap kali mungkin daripada Isnin sampai Jumaat tu dah boleh set dah siap-siap kelas apa kan dalam Google Calendar masing-masing. Jadi nanti dia akan keluar pop-up je. Dia akan remind kita kelas. Dan juga link dalam kod ni kan, kod untuk Google Meet ni boleh terus copy je dalam GC maklumat ataupun dalam grup Telegram lah. Setakat ni okey. Google Drive tak perlu daftar Maklim Sulaiman. Google Drive memang ada dalam Gmail, akaun Gmail masing-masing. Contoh anda tunjuk, anda buka ni kan. Pergi ke titik 9 ni kan. Cari Google Drive. Contoh ni kan, Google Drive. Anda tunjuk contoh ni video yang simpan tadi. Anda tunjuk Pergi ke Google Drive. Kejap anda tengok dia simpan kat mana video yang anda buat tadi lah, yang anda record pagi tadi. Okay, tengah loading. Last kali jadi kita akan masuk kepada dalam GC. Function Google Meet dalam GC pun menarik juga. Kalau kata kita guna Google Classroom by subject ni sendiri. Kejap lambat pula loading. Loading tak apa, biar loading dulu lah. Kita masuk kepada yang seterusnya, yang kelima. Macam mana kita nak integratekan Google Meet, kita nak aktifkan Google Meet dalam Google Classroom. Ni dah keluar. Okey, dah keluar. Kita tengok kat mana dia duduk. Dia ada biasanya dia akan simpan kat sini. Meet recording. Ni. Nampak ni? Pergi ke Google Drive dan cari Meet recording.
Biasanya dia akan duduk kat sini lah. Anda klik kita tengok ada ke tak ada. Anda klik kejap. Slow sikit lah. Tengah loading. Nampak? Contohnya itu anda dah record majlis khatam Quran. Okay, dia dah keluar kat sini majlis khatam Quran. Dan dia keluar juga dia punya note dia. Kan, soalan-soalan mungkin ditanya oleh pelajar. Tadi guru pun sama. Dia dah keluar video sini. Dan dia keluar, dia simpan juga dia punya chat. Bahagian chat dia simpan. Semua ada kat sini. So nanti malam-malam boleh semak kat sini lah video-video tersebut. Dan kena buat editing sikit. Kena edit sikit. Dan kita akan post dalam GC dan grup Telegram masing-masing lah. Okey, seterusnya anda nak masuk dekat bahagian Google Classroom yang kelima macam mana kita nak aktifkan Google Meet dalam Google Classroom. Okey, pergi tempat tadi sama juga 3 titik ni. Kita masuk ke GC masing-masing Google Classroom masing-masing. So anda masuk kelas sana. Classroom. Okay, Mak Lazik. Biasanya video ni edit ni bahagian depan je. Bahagian depan dengan belakang tu. Kan? Sebab kita tak nak lah yang bahagian kita tunggu murid-murid ni kan. Bebel-bebel tu tak nak lah. Kita nak masa kita betul-betul mengajar tu. Kita buang depan dan kita buang belakang sikit masa penutup tu dan kita post lah. Tu je lah. Kan? Kalau kata tak nak edit pun boleh je. Tapi tak cantik lah kat bahagian depan dengan belakang tu. Kan? Sebab biasanya bila kita nak left Google Meet tu dia ambil masa kan. Kita nak minta pelajar left tu ambil masa. Jadi kita tak nak bahagian left tu. Boleh Mak Lazik Nak cari mesej auto bila terleft hilang. Memang dia akan hilang Mak Sulaiman. Bila kita dah terkeluar, nak masuk balik memang mesej yang sebelum tu dia akan hilang. Tak apa, nanti host tu dia akan record lah. Host akan record, nanti kita boleh trace balik lah mesej-mesej yang ada tu. Okay, dah masuk Google Classroom sebab Ana buat juga tajuk ni sebab kebanyakan guru semih ni, malimah-malimah dah ada GC sendiri kan. By subject sendiri dan Ana rasa dia lebih yang kata menarik sikit lah kan, dan banyak function yang kita boleh guna bila kita pecah ikut subjek. Dan guru seorang guru je monitor, tu lebih menarik lah. Jadi Ana akan tunjuk macam mana kita nak aktifkan Google Meet. Contoh kat sini Ana ambil satu Ibn Khaldun Okay, bila kita select satu Ibn Khaldun kan, kebiasaannya okay, sebelum tu Ana tunjuk yang ni dulu. Ana tunjuk yang mana yang dah ada Google Meet dekat Ana tukar kelas dulu. Ana tukar kelas ke GC Selangor dulu. GC Selangor. Kalau malam-malam ada daftar, biasanya Ana akan dapatlah kat sini data-data malam-malam yang daftar GC Selangor dia akan ada kat sini So Ana boleh access je. Okay, dalam GC Selangor ni kalau maklumat perasan dia ada link kat sini nampak link Google Meet. Dan link Google Meet ni kami boleh guna untuk kelas apa-apa kelas pun kan. Satu kod je. Tu beza dia. Macam tadi kita terpaksa create satu kan. Betul tak? Tapi kalau kata kita guna untuk integrate dalam GC ni, dia hanya menggunakan satu kod je dan kita boleh guna untuk banyak kelas. Jadi macam mana kita nak buat? Ana patah balik ke satu Ibn Khaldun. Okay, satu Ibn Khaldun. Kita pergi ke bahagian ni Sekarang ni tak ni dah ada lah. Tak ada dah. Satu Ibn Khaldun dah ada. Tak nak. Kita pergi tempat 2 Ibn Rushd. 2 Ibn Rushd tak ada. Nampak? Meet link, generate link kan.
Maklimah pergi ke bahagian setting, bahagian gear ni kan. Bahagian gear ni, pergi bahagian gear. Pergi bahagian gear, kemudian pergi dekat ni. Logo ni, Google Meet ni. Generate Meet Link. Okay, generate. Generate Meet Link. Dah akan keluar. Satu lagi yang terlupa. Untuk kita gunakan fungsi ni, fungsi Google Meet ni, dia hanya ada pada akaun G Suite sahaja. Yang ada akaun EDU belakang tu. MOE ke, itu boleh guna. Selain daripada tu tak boleh. Contohnya akaun Gmail personal kan. Dia tak keluar Google Meet ni. Anda cuba explore tengok, nampak macam tak ada. Dia tak keluar. Tak jumpa Google Meet tu. Untuk akaun Gmail biasa, personal. Tapi kalau maklimah guna akaun EDDA contohnya, dia akan keluar. Dia akan keluar function ni, Google Meet ni. Jadi maklimah anda sarankan supaya ada akaun EDDA lah, supaya kita boleh guna. Sebab sekarang ni anda nampak maklimah dah mula dengan GC masing-masing kan. Jadi anda rasa maklimah teruskan je kan. Teruskan je. Anda tak nak kacau. Cuma anda nak anda dah tengok beberapa GC maklimah yang anda dah go through dalam GC tu, ada beberapa benda lah kena baiki. Tak apa, tu lain. Sekarang kita tengok ini Bila dah tekan ni, dah generate link, kita save je. Kita save je. Save. Kemudian bila kita save, dia akan automatic akan keluar kat bahagian banner depan ni lah. Banner depan ni. Jadi untuk kelas contoh maklimah Munirah kan, apa maklimah yang lain dah ada GC kan, maklimah Yusra, maklimah apa lagi, semua yang ada GC lah, yang masing-masing ni, bila dah create link ni, kod ni, jadi kod ni kita boleh guna untuk kelas-kelas yang ada dalam GC maklimah lah. So tak perlulah maklimah nak createkan kod lagi, createkan kod tu, createkan kod, tak perlu dah lagi. Sebab dia hanya maklimah boleh guna satu kod ni saja untuk semua subjek yang maklimah nak buat. Ni antara kelebihan lah. Kelebihan bila kita guna akaun G Suite EDU ni, dan juga akaun personal. Akaun personal ni dia tak boleh buat benda ni. Okay. Boleh faham maklimah? Cuba respon sikit. Alright. Cantik. Okay, maklimah Hafizah. Maklim Faiz, maksudnya pelajar tak perlu keluar lah daripada Gmail dah ada dalam tu kan, hanya guru je sendiri. Sekejap, Maklim Faiz, contoh lah Maklim Faiz kalau contoh yang dah ada Google Classroom untuk BI saja kan, untuk BI saja, Maklim boleh terus guna je kod ni kan. Cuma yang anda faham kat sini, kalau kata contohnya kalau kita buat Google Classroom by tingkatan kan. Contohnya kelas 2 Ibn Rushd. Contohnya yang anda buat kat sini ada ni kan, setiap tingkatan kan. Bila ada setiap tingkatan ni, sebenarnya dia akan ada masalah sikit bila kita guna kod yang sama pada waktu yang sama. Dia ada masalah sikit. Contohnya 2 Ibn Rushd, dia ada kelas matematik kan. Kemudian kalau kata dalam masa yang sama juga ada kelas lain juga, dia akan ada pertembungan sikit kat situ. Tapi kalau kata tak ada pertembungan, boleh jalan je, tak ada masalah. Tapi sebaiknya kalau kata maklimah sekarang ni yang mana dah ada Google Classroom sendiri, anda cadang jalan je, create class code, so jalan je lah kelas subjek masing-masing kan. Tak perlulah kami nak buat Google Classroom by tingkatan. Cuma bagusnya beza antara bila kita buat by tingkatan, ikut tingkatan, dan juga personal ni, tingkatan ni kita boleh monitor perjalanan Google Classroom setiap guru. Tapi kalau kelemahan dia bila bab grading, kita nak tengok grading setiap subjek, dia akan bercelaru sikit kan, sebab dia bercampur macam-macam guru, macam-macam subjek. Dia bercelaru sikit. Tapi kalau Google Classroom yang dibuat oleh guru tu sendiri by subjek,
Dia akan nampak cantik sikit dari segi grading, dari segi nak monitor pelajar, dia cantik sikit, dia nampak cantik, tersusun sikit. Dan bila kita dah create link tu, dia akan terpakai untuk kelas yang guru tersebut sahaja. Jadi tak perlulah nak tukar, nak create code setiap kali nak buat kelas, create code kan. Macam yang awal tadilah. Kan, yang awal tadi yang kita bincang tadi kan. Kena create code kan. Boleh. Ya betul Maklumat Hafizah. Takut pertembungan masa tu. Takut pertembungan masa. Bila pertembungan masa, kemudian subjek lain-lain akan bertembung. Kalau bertembung, masalah. Kecuali kalau memang kod tu hanya digunakan untuk satu kelas je, kemudian sambung lagi satu kelas, tu okey. Tapi kalau bertembung, tu masalah. Tak bertembung kalau nombor guna Google Meet yang sama. Jadual subjek lain-lain orang yang sama. Sekiranya tak bertembung, boleh je Mak Munirah, jalan je. Okey je. Okey je. Tak ada masalah. Tapi kena susun supaya benda tu tak bertembung. Takut bila bertembung dia akan masalah sikit dalam kita nak guna Google Meet tu. Tapi kalau nak cara selamat, maklumat boleh create kod Google Meet yang mana yang asal yang anda tunjuk awal tadi. Itu nak selamat lah. Jadinya yang maklumat umum buat GC semua kelas tu akan digunakan atau tak? Nanti akan dibincangkan maklumat Nur. GC yang sekarang jalan dulu. Maklumat Yusra jalan dulu macam biasa. Okey. Next, anda nak masuk last kali sebelum kita tamat. Last kali anda nak tunjuk penggunaan Jamboard. Dah biasa guna penggunaan Jamboard tak? Betul Maklumat Hafizah. Kan, takut kelas tu melerit. Kan, nanti next kelas tu budak dah dah pening nanti. Kan? Tak apa. Itu tak apa. Itu dari segi praktikal tak apa. Jalan je dulu. Kita masuk kepada last kali pada Ana tentang penggunaan Jamboard. Ana tutup dulu yang Google Classroom ni, tutup. Ana nak tutup dulu. So kalender ni pun Ana tutup. Tak tengok. Okey. Ana nak masuk. Okey, kat sini. Recording pun Ana tutup. Jadi dalam kita nak buat Google Meet ni, pastikan tak banyak sangat kita punya penggunaan kita. Sekejap kita nak guna Telegram ke, WhatsApp ke apa ke kan. Tengok YouTube ke apa, tak nak. Kita pastikan kalau kita guna Google Meet, pastikan bahan dan juga Google Meet saja yang ada dalam kita punya laptop. Okey, anda nak masuk ke Jamboard. Untuk function Jamboard, maklumat boleh pergi ke ni, titik 9 ni juga. Pergi ke ni, tanda Jamboard ke Jamboard, mana-mana lah. Jamboard ke. Okey, Jamboard ni. Kemudian Jamboard pun boleh. Mana-mana pun boleh buat Lizam. Boleh je. Okey, untuk function Jamboard ni lebih kepada whiteboard. Kalau kat sekolah kita ada whiteboard kan. So Jamboard ni fungsi dia lebih kurang whiteboard lah. Okey, contoh baru. Sebab sekarang ni kita nak bagi more pelajar tu berinteraksi dengan kita juga. Jadi kita kena guna aplikasi ni lah. Banyak lagi sebenarnya extension Google yang boleh kita guna kan. Tapi ini salah satulah Jamboard. Okey, kita pergi ke tanda merah ni, New Jam. Pergi ke New Jam. Kita buat create yang baru. Kita tunggu dulu, tengok macam mana. Okey, dah tunggu dia keluar macam whiteboard kat depan ni. Okey. Sekejap lagi anda nak minta maklumat try testing untuk Jamboard ni. Jadi tak jadi. Okey, dalam Jamboard ni kita ada tools dia, pen. Nampak ada pen. Ni pen, kemudian kita ada marker, kita ada highlighter dan kita ada brush. Apa-apalah. Pen.
Kita tulis lah apa-apa. Ni fungsi pen kan. Nak tulis Jawi ke, nak tulis Arab ke, Melayu ke, apa ke kan. Terulang lah. Selamat. Selamat apa? Dia kalau mouse cantik, gerak okey lah. Ni kurang sikit ni. Kalau ada yang laptop yang boleh tulis dekat skrin tu, lagi power tu. Cepat je tulis. Contoh kemudian ni ada eraser. Eraser boleh padam. Kita boleh padam. Kemudian kita ada select tak masalah. Sticky note. Sticky note ni function boleh kita letakkan arahan. Mungkin arahan Arahan. Kita letak arahan ni apa? Sila lukiskan apa? Nak lukis ke? Tak lah, sila jawab soalan lah. Sila jawab soalan di bawah ini. Contoh So kita tampal di sini. Ni boleh tarik dan nak besar-besar lah, nak kecil-kecil. Pulang. Kemudian kita ada image. Kalau ada soalan-soalan yang maklimah nak letak image, bolehlah letak. Contohnya nak ambil gambar Sekejap. Kita try. Anda nak ambil gambar. Gambar apa dekat sini? Kita ambil gambar. Gambar paling handsome ni. Nampak? Gambar Maulid Nizam lah. Handsome gambar Maulid Nizam ni. Tak gambar Maulid Nizam dulu. Pelajar boleh conteng juga sekali ke masa kita guna Jamboard? Ya, betul Maklim. Maklim Faiz. Kita akan online kan minta pelajar pembuat. Maksudnya kita boleh setkan kat sini mana bahagian pelajar yang boleh buat lah. Jadi kita test. Contoh anda masuk gambar. Contoh letak gambar Maulid Nizam. Ini gambar Maulid Nizam. Okey, ada graf ke? Okey, kita tengok background. Bahagian background ni, masa graf dia kalau kata maklimah dah buat sendiri, okey lah. Dia ada lagi extension lain yang boleh kita buat graf. Cuma dalam Jamboard ni rasa kalau setakat background adalah yang kita boleh buat graf tu. Contoh background ni kan. Bahagian background kita boleh select. Sama ada kita buat petak macam ni. Ataupun kita nak buat garis. Ataupun kita nak terpulang lah. Nak colour ke apa kan. Okay. So, dekat sini, kalau kata ada lagi soalan-soalan, sebenarnya kita boleh set untuk satu-satu sebenarnya. Contohnya ni untuk siapa nama? Untuk sorry. Ni. Ini untuk buat siapa? Buat Maulid Nizam. Yang kedua untuk buat Maklim Faiz. Yang ketiga, boleh set kat sini. Mana soalan-soalan boleh set kat sini. Jadi sebenarnya pelajar dia boleh jawab soalan melalui sinilah. Itu bergantung pada kreativiti masing-masing lah, ikut subjek masing-masing. Okey, dah yang paling penting kat sini, yang paling penting ialah kita pergi ke ni, kita nak tengok teknikal sikit macam mana kita nak share dengan pelajar. Pergi ke share. Kemudian sekarang anda guna akaun eDidik. Sekarang ni anda nak bagi change link. Change link ni tukar ke anyone with the link. Tukar ke anyone with the link. Okay. Kemudian viewer tukar kepada editor. Dua. Pertama, anyone with the link. Yang kedua, editor. Daripada viewer ke editor. Kemudian sebelum kita done ni, copy link Copy link. Dan baru tekan done. Okay, dah siap link tu. Kita masuk ke kita punya kelas tadi. Masuk kelas ni, anda akan paste dekat chat Jadi maklim-maklimah boleh try. Cuba test tengok. Lukis ke apa ke. Nak suruh siapa jawab ke.
Okay, cuba test tengok. Boleh testing. Cuba tengok. Mana pelajar dia akan boleh berinteraksi dengan kita sekali lah. Untuk lukis ke, apa soalan-soalan yang boleh nak buat ke, kan. Macam nak sebut tadi lah. Nampak? Kita boleh kenal pasti kat sini. Siapa yang nak masuk. Okey, Malam Hanan dah masuk. Malam Fizalati dah masuk. Malam Faiz dah masuk. Maknanya kat sini Malam dah boleh set lah. Dua dah boleh set. Oh, padam terus ke? Mana gambar tadi? Hilang lah gambar oleh Nizam ni. So boleh inilah buatlah bergantung pada kreativiti masing-masing. Kalau agak kita nak nak bagi nampak budak-budak ni interaktif sikit kan, asyik ngajar je kan, bagi dia orang lukis pula kan, contoh kan. Macam-macam dah tulis ni. Sebab dia akan keluar secara online lah. Apa yang maklumat tulis dia akan keluar dekat ni, dekat whiteboard maklumat. Macam yang ada kat anda punya skrin sekarang lah. Macam-macam lah tu. Okey. Okey, boleh rasa kita dah nak zuhur ni. Siapalah, apa khabar, macam-macam lah ni. Jadi, cara maklumat nak kawal, itulah. Cara maklumat nak mengawal nanti, terpulanglah sama ada nak buat bahagian-bahagian setiap section tu, setiap pelajar, kan? Boleh juga, kan? So, kita setting tak siap. Setiap section tu, satu siapa, dua siapa, tiga siapa, kan? Jadi dia akan jawab. Maklumat boleh ni je. Boleh semak melalui situ je. Kalau ada pen lagi mudah tu. Kalau siapa ada guna touchscreen tu ke, kan? Yang ada pen tu boleh guna tu. Okay. Right. Maklumat rasa habis berkenaan dengan Jamboard. Jadi anda simple. Nak tanya boleh? Boleh. Macam mana nak setkan contoh macam untuk board yang satu tu Ana seorang je yang boleh guna. Maksudnya tak nak semua macam perlu banyak kat sini. So tadi macam boleh buat di share link je kan. Kalau share link nanti semua nak dapat access. So macam mana nak buat satu budak je yang dapat? Jangan share link lah. Tak perlu share link. Okay, bagi dia seorang je dulu. Okay, sekarang ni paparan sekarang ni kan, enta tak payah share link apa-apa, terus je buat macam yang anda buat sekarang ni. Enta mengajar macam biasa je. Faham tak? Terus buka je link ni. Tak. Contoh macam kalau yang ni untuk Ana tulis, tapi Ana nak seorang je yang tulis. Pelajar Ana. Oh, pelajar enta tulis. Gunakan kalau guna personal lah kalau kata nak seorang. Guna personal. Kod pada dia je. Kodkan kepada dia kalau je seorang. Kalau seorang. Maksudnya kodkan link tu tadi, lepas tu link tu bagi dekat dia seorang je macam tu? Ya, betul. So dia akan jawab seorang lah. Sebab kalau kita dah copy share untuk semua, nanti semua boleh jawab kan. Boleh? Okay, faham. Terima kasih. Okay. Rasa Ana simpulkan balik apa kita belajar untuk hari ini. Sebelum Ana buka kepada soalan. Soalan best kalau boleh trace student mana yang tulis. Takut ada yang main tulis tengah belajar nanti. Boleh lah. Sebab masa maklimah tulis tu sebenarnya ada ni, dia keluar gambar orang yang tulis tu. Jadi maklimah boleh tengok lah siapa yang main tu. Anda nampak je siapa yang tulis tadi. Jadi kita kena tengok lah. Sebab tu anda kata kalau cantiknya, sebab dia ada frame-frame ni kan, mungkin dah maklimah boleh setkan frame ni. Boleh setkan frame untuk pelajar. Bahagian satu siapa, dua siapa, tiga siapa, boleh set frame. Okay. Last kali, kesimpulan perdana ialah yang pertamanya tadi, kita akan mulakan kelas online tu. Online menggunakan Google Meet. Yang mana yang ada Google Classroom sendiri tu jalan je, tak apa. Setakat ni jalan dulu. Nanti kami bincang balik macam mana sama ada kita nak grupkan dalam satu kelas ataupun tak. Kemudian yang paling penting ialah sebelum maklumat mula kelas, pastikan record setiap kelas yang ada. Maknanya sehari tu sepatutnya contoh ada 3 kelas Isnin tu, so kena ada 3 record kelas lah.
dan kita akan simpan. Yang ketiga yang tadi Ana ada tunjuk. Okey. Yang bahagian mute dan remove tadi Ana ada tunjuk kan? Ana ada tunjuk bahagian mute dan remove. Ana lupa lah pula. Ada boleh respon tak? Ana ada tunjuk tak bahagian remote, bahagian mute dengan remove? Ke tak ada? Ana ulang balik lah. Contohnya kat sini macam saya terlepas pandang ni. Contohnya Ana nak remove nak remove siapa? Muhammad Aziz lah. Contoh Muhammad Aziz. Muhammad Aziz. Mana Muhammad Aziz ni? Okey, Muhammad Aziz buka mic. Cuba on mic Muhammad Aziz. Ana nak tunjuk button untuk remove dan juga mutekan pelajar. Right. Okey. Contohnya ada pelajar yang dia tak reti nak mute kan, duk buat kecoh bising kan. Maklimah boleh sebagai host, maklimah boleh mute kan. Klik je. Klik kat situ kemudian pergi kat button ni, mic ni kan. Tekan je mute. Dia akan keluar. Mute Muhammad Aziz mute. Tapi budak-budak ni pandai je. Nanti kalau kata dia bising dia buka balik kan. Tapi kita just bagi reminder lah kan. Takut dia terlupa kita mute je ke dia. Kalau kata contohnya pelajar ni bukan pelajar kita kan. Maklimah tengok ni pelajar kelas lain tiba-tiba masuk kelas kita kan. Tiba-tiba dia masuk, kita nak remove. Kita tekan je remove. Button yang ni. Bulat ada tanda tolak kan. Tekan remove. So kita nak remove dia dari kelas, boleh, tak ada masalah. Tekan je remove. Kan? Contoh anda tak nak Muhammad Aziz, anda remove je. Contoh tapi janganlah remove. Kan? Cancel lah. Contoh macam tu So itu saja rasa yang penting. Cumanya untuk Google Meet ni, dia hanya bagi promosi ataupun dibuka kepada 250 orang maksimum sampai bulan 10 je. 1 bulan 10 maka dia akan balik pada normal lah. Itu tak pastilah sama ada dia akan teruskan atau tak. Dia akan balik normal kepada 25 orang. Maka Ana rasa okey lah 25 kan. Kelas kita pun berkurang tu je. Jadi kita guna je lah Okay, boleh Izan dah tunjuk tadi Alright. Maknanya kalau kata tadi button tu nak remove nak mute ataupun nak remove, kita buang je. So pastikan maklimah kawal lah kelas maklimah. So Ana rasa yang tu dulu pada Ana. Kalau ada soalan buka 1 minit, 2 minit. Ada soalan tak? Sebelum kita habis. Kalau ada soalan boleh buka ni mic. Kalau tak ada, kalau tak ada, Ana harap semua maklimah faham apa yang dikongsikan, insyaAllah. Mudah-mudahan sebelum naik kelas, boleh Maklim Mia boleh kalau kata tengok pelajar tu dia tak keluar daripada kelas kita kan, remove je. Sebab kita pun nak end juga kita punya kelas tu, terus buang je, boleh remove pelajar. Sama ada kita minta pelajar tu keluar sendiri ataupun pelajar tu kita tolong removekan, boleh, tak ada masalah, dua-dua boleh. Kita masuk sekolah bila? Masuk sekolah maksudnya apa? Kita akan meeting 10 bulan, semua guru. Kita akan bincang, insyaAllah kita akan susun jadual, tengok macam mana 10 bulan tu. Dan 9 bulan kita tunggu daripada, tengok macam mana pengumuman daripada menteri kita lah. Okay. Nak rasa yang tu dulu Maklim Rusdi. Ya. Sekejap. Apa ni? GC sekarang guna akaun personal. Boleh tukar ke akaun EDD? Boleh Maknur. Dia ada cara dia. Kita kena transferkan semua bahan dalam akaun Gmail kita masuk ke akaun EDD. Nanti anda tunjuk cara dia.
Okey, Malam SD. Anak saya tu ikut. Okey. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan lagi Kalau ada nanti boleh PM Mami Vero lah. Sekolah menengah ni special sikit. Penceramah dia pengetua sekolah menengah. Okey, jadi terima kasih banyak kepada Mami Vero. Hari ni 3 sesi daripada pukul 9 pagi tadi. 4 jam lebih ni tanpa henti. Sekali dengan Ana lah, tapi Ana tak bercakap. Okey sikit. InsyaAllah lepas ni kalau ada permasalahan apa semua boleh terus pada ni lah PM Mami Vero. Dan dah masuk waktu Zuhur. Ana rasa tak nak panjang-panjangkan. Kita tutup dengan okey, sebelum tu nak beritahu untuk yang join hari ni kita akan bagi sijil. Nantilah tunggu Ana inform dalam grup IPA. Itu je. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanallah.